Alhamdulillah, hari ini kita berada di dalam sebaik-baik hari dalam kalender sepanjang tahun. Tidak ada hari yang lebih baik daripada hari ini, yakni hari Arafah. Nabi SAW berpesan, khairud du'ai du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Dan bayangkan betapa besarnya dan agungnya ibadah doa pada hari Arafah ini. Para hujjaj yang mengerjakan haji yang berada di tanah Arafah pada ketika ini, mereka akan menjamakkan solat zuhur dan asar sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW. Solat zuhur dan asar digabungkan untuk memberikan masa, fokus dan konsentrasi penuh untuk berdoa dan berzikir daripada selepas waktu solat itu sehinggalah terbenam matahari, iaitu pada ketika berkumandangnya azan maghrib pada hari Arafah. Waktu itu dipenuhi dengan doa dan rintihan dan segala isi hati diluahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam tempoh yang begitu mulia ini. Dan kelebihan untuk berdoa bukan hanya untuk orang yang berada di tanah Arafah, tetapi untuk sesiapa sahaja yang berada di dalam hari Arafah di mana pun mereka berada di atas muka bumi ini. Jadi perbanyakkanlah berdoa, merintih dan menyampaikan isi hati dan segala hajat, mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan kemudian Nabi SAW sambung, Nabi kata, wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, dan sebaik-baik yang aku ucapkan, yakni Nabi sendiri ucapkan, dan begitu pula diucapkan oleh para nabi sebelum aku pada hari Arafah, termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam, ialah kalimah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Tidak ada sekutu baginya. Miliknya segala kerajaan dan segala pujian baginya, dan dialah Allah yang menguasai segala sesuatu. Hadis sahih riwayat Imam Tirmizi dan juga Imam Ahmad. Dan kalau kita lihat, kalimah tauhid ini adalah panji yang diwariskan kepada kita oleh para nabi terdahulu, termasuk bapa kita Ibrahim alaihissalam. Dan satu sisi yang menarik kalau kita boleh bincangkan dalam episod hari ini, kerana hari Arafah ni terlalu banyak kelebihannya yang kita boleh bincangkan. Soal paling ramai hamba Allah yang dibebaskan daripada api neraka. Ada sebahagian riwayat yang menyebut tentang betapa Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan hamba-hambanya pada hari Arafah tidak seperti hari yang lain, dan banyak lagi kelebihan-kelebihan yang dibincangkan oleh para ulama. Tetapi melihat simbol berkumpulnya para hujjaj, para jemaah haji di tanah Arafah, semua mereka datang daripada pelbagai latar belakang kaum, pelbagai latar belakang etnik, bahasa, keturunan, negara. Itu menampakkan kepada kita bahawa kalimah la ilaha illallah adalah bonding yang paling kuat, melebihi bonding darah ataupun keturunan yang kita selalu besar-besarkan dan semakin hari semakin menjadi polemik di seluruh negara. Isu-isu perkauman, isu-isu yang melibatkan sempadan geografi dan bahasa, etnik dan sebagainya. Dan kalau kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam yang kita besarkan dan raikan legasinya pada hari-hari haji ini, nanti kita akan lihat, kalau ada kesempatan, luangkan masa untuk menonton live YouTube dan Facebook yang membawa siaran langsung daripada Tanah Haram, yang membawa siaran langsung daripada Arafah, daripada Mina, Muzdalifah, dan itu semua akan membangkitkan rasa rindu dan juga rasa hiba di dalam hati sewaktu kita berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala rezekikan kita peluang untuk dijemput dan mengerjakan haji tidak lama lagi, insya-Allah. Dan kalau kita lihat Ibrahim alaihissalam, legasinya bermula dengan Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail di tanah yang tidak ada hidupan, satu lembah yang kosong kontang. Dan kalau kita patah balik sedikit ke belakang, kita perhatikan Nabi Ibrahim alaihissalam bukan orang Arab. Dia datang daripada Iraq. Dia bercakap bahasa Aramaik, bukan bahasa Arab. Kemudian dia mengembara, bertemu dengan ramai orang, dan kemudian dia berkahwin dengan Hajar alaihissalam. Hajar orang Mesir,
daripada bangsa Qibti, tidak bercakap bahasa Arab, tidak bercakap bahasa Aramaik, bahasa Nabi Ibrahim, bercakap bahasa yang lain. Legasi ini bermula dengan perkahwinan intra ataupun cross-cultural marriage, perkahwinan antara dua kaum yang berbeza, dua etnik dan bahasa yang berbeza. Dan daripada situ lahir Ibrahim dan lahir Ismail alaihissalam. Dan Ismail alaihissalam bukan juga orang Arab, dia adalah kacukan etnik daripada ayahnya Ibrahim alaihissalam dan juga etnik ibunya orang Qibti daripada Mesir. Kemudian Ismail alaihissalam membesar di dalam lingkungan orang-orang Arab Jurhum pada ketika itu, lalu dia diarabisasikan. Dan itulah yang disebut oleh para sejarawan ataupun para penulis sirah sebagai Arab al-Musta'ribah, Arab kacuk ataupun diarabisasikan ni. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang meneruskan legasi Nabi Ibrahim juga datang daripada jalur Arab kacukan ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pada ketika hayat baginda, dalam perkahwinan baginda sallallahu alaihi wasallam, kita boleh lihat bahawa Nabi ada berkahwin dengan beberapa orang wanita ummul mukminin yang bukan daripada kalangan bangsa Arab. Dan kita perhatikan ketika Nabi menyampaikan khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Arafah, berdiri di tanah Arafah, antara ucapan ataupun pesan-pesan Nabi, dan bayangkan ini adalah Nabi kata, barangkali kamu tidak akan mendengar lagi daripada aku selepas ini. Dan ramai, ribuan, ratusan ribu orang datang, dan ramai dalam kalangan mereka itulah kali pertama mereka melihat Nabi SAW. Mereka datang daripada pelbagai penjuru dan negara. Dan pada ketika itu Nabi perlu memilih beberapa pesan yang paling penting agar ditinggalkan kepada mereka sebagai pesan-pesan terakhir, pesan-pesan perpisahan. Dan salah satu benda yang Nabi SAW pesankan pada ketika itu adalah Nabi kata, ala la fadla li arabiyyin ala ajami. Tidak ada kelebihan orang Arab ke atas ajam. Tidak ada kelebihan orang Arab ke atas orang bukan Arab yang tidak bercakap bahasa Arab. Dan tidak ada kelebihan ajami ala arabi. Tidak ada kelebihan orang ajam, orang bukan Arab ini terhadap orang Arab. Tidak ada kelebihan wala ahmara ala aswad. Tidak ada kelebihan orang yang berkulit merah ataupun putih terhadap orang yang berkulit gelap hitam. Tidak juga orang yang berkulit gelap hitam itu ada kelebihan terhadap orang yang berkulit cerah ataupun merah, illa bittaqwa, melainkan taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita lihat pada hari ini, setiap tahun pelbagai etnik, pelbagai kaum, pelbagai warna kulit, bahasa, dan siapa yang pernah berada di tanah Arafah akan tahu kita semua tidak dapat berkomunikasi dengan banyak orang yang berada di situ, tetapi kita semua diikat dengan satu ikatan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah bonding yang paling kuat mengatasi bonding-bonding yang lain, perkauman, keturunan, bahasa. Itu semua datang selepas la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Demikian kalau kita lihat sebagai seorang Muslim, yang Nabi pun pesan tadi, diulang-ulang bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ucapan itu adalah satu ucapan deklarasi janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahawa Allah lah pemilik segala kerajaan yang menguasai segala sesuatu, dan kita tidak akan menjadi orang yang melebihkan apa-apa bentuk kelebihan melebihi kalimah la ilaha illallah. Termasuklah kita ni jadi orang Muslim, orang Islam yang tidak bersifat perkauman. Sedih kalau kita lihat bagaimana suasana dunia pada ketika ini. Semakin berpecah belah, semakin banyak konflik yang melibatkan konflik antara kaum, antara etnik, antara kumpulan-kumpulan masyarakat yang berbeza. Dan sehingga lebih malang kita lihat sebahagian kita, khususnya di Malaysia juga, melibatkan orang-orang Islam yang tertindas pun kita seolah-olah ada first class and second class Muslim. Kalau orang itu berkulit cerah, bercakap Arab misalnya, daripada Syria dan Palestin, perjuangan untuk membantu dan mendukung mereka itu jauh lebih dahsyat berbanding kalau ada orang yang mungkin kulitnya gelap, bahasanya mungkin kita suka persendakan, dan mereka ni kelihatan lemah, tidak indah paras rupanya mungkin menurut pandangan kita.
kita layan mereka dengan layanan yang berbeza, walaupun kedua-dua tadi itu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan demikian juga kalau kita lihat dalam konteks politik negara pun semakin hangat, semakin dibakar isu-isu perkauman, isu-isu bahasa, etnik dan sebagainya. Sebagai seorang Muslim yang mengikuti legasi Ibrahim alaihissalam, kita kena ingat pada ketika Allah memperkenalkan Ibrahim alaihissalam di dalam surah Al-Baqarah, Allah kata apa? Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Ketika Ibrahim diuji dengan beberapa kalimat, dia telah menyempurnakan semuanya. Kemudian Allah kata apa? Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Allah kata kepada Ibrahim alaihissalam, aku menjadikan engkau buat seluruh umat manusia imam. Kau pemimpin, bukan untuk orang Arab, bukan untuk orang Mekah, bukan untuk orang Mesir. Tidak, engkau adalah pemimpin buat seluruh umat manusia. Demikian juga ketika Nabi SAW diutuskan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utuskan Nabi Muhammad ini melainkan rahmat buat seluruh alam. Dan kita suka terjemahkan alam itu melibatkan haiwan, tumbuh-tumbuhan. Ya betul satu sudut, tetapi yang lebih asas apabila menyebut lil alamin itu, menurut para mufassir adalah Nabi diutuskan sebagai seorang Nabi buat semua kaum, semua etnik, semua orang yang bercakap bahasa berbeza-beza, berada di mana pun di atas muka bumi ini. To all nations, kepada semua bangsa. Nabi SAW membawa satu message yang universal. Nabi Ibrahim juga meninggalkan legasi yang universal. Ketika Nabi Ibrahim membina Kaabah, Allah suruh memanggil orang-orang datang mengerjakan haji. Nabi Ibrahim bertanya, macam mana suara aku akan sampai? Engkau panggil sahaja Ibrahim, aku akan sampaikan. Lalu kita melihat orang datang daripada Fajjin Amik, daripada penjuru-penjuru negara-negara yang mungkin tak pernah pun kita dengar, dengan pelbagai bahasa yang tak pernah pun terlintas intonasi dan bunyinya di halua telinga kita. Tapi itu semua dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke tempat kita mengisytiharkan dan membesarkan legasi Ibrahim alaihissalam dan juga tauhid kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bermula daripada hari Arafah yang mulia ini, di mana para ulama juga menyebut di tanah Arafah inilah kita telah dikeluarkan daripada sulbi Adam alaihissalam, dan kita semua telah mengangkat sumpah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala ketika Allah bertanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kamu semua? Dan kita semua menyebut bala syahidna, sungguh demi Allah kami bersaksi. Dan pada ketika itu kita semua dalam pelbagai etnik, kaum, bahasa, dalam bentuk roh, dan kemudian roh daripada situlah ditiupkan ke jasad, yang mana sebahagian kita lahir di Malaysia, sebahagian orang lahir di Somalia, sebahagian orang lahir di negara Kutub Utara, ada yang lahir di Barat dan sebagainya. Kita semua satu keluarga yang besar, dan kita semua mengikut legasi Ibrahim alaihissalam dan legasi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tinggalkan karat-karat perkauman sempit, kita tinggalkan sikap suka merendahkan, mempersendakan bahasa, warna kulit orang lain. Bermula dengan circle paling dekat, kita pergi kedai makan, kita ada jiran, bagaimana kita bercakap dengan mereka. Dan begitu juga dalam bentuk kita memberikan bantuan kepada orang yang lemah. Janganlah kita pilih-pilih dan mendiskriminasi orang yang kalau kita lihat kulitnya itu tidak seperti yang kita suka, ataupun bahasa yang tidak seperti kita suka, atau datang dari negara yang kita tak suka. Itu bukan neraca yang diajarkan oleh Islam, dan bukan neraca yang ditinggalkan oleh Ibrahim alaihissalam dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada hari Arafah yang mulia ini, sama-sama kita perbanyakkan doa, merintih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan antara lain kita berdoa agar umat Islam disatukan di atas satu panji la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.